Peru. Baik, kembali dalam cerita. Kalau tadi kita bersama dengan seorang pelajar dan juga rakyat Malaysia yang berada di Indonesia, tapi sepanjang tempoh ataupun kawalan pergerakan ini berlangsung, ataupun sebenarnya daripada awal penularan COVID-19, yang mana kita mendapat kes pertama dan seterusnya meningkat ribuan kes waktu ini, tapi dalam masa yang sama kami di Esok Awal ni terus memberikan anda informasi dan juga input terkini berkaitan dengan COVID-19. Jadi siapa sebenarnya di sebalik cerita dan juga berita yang kami bawakan kepada anda? Turun ke lokasi, bertemu dengan mereka yang bertanggungjawab, frontliner, barisan hadapan dan juga cerita-cerita lain berkaitan dengan COVID-19. Jadi terima kasih Hilmi Malik yang dah beberapa hari tidak bercuti, tapi dalam masa yang sama kerja daripada pagi sampai ke malam, naik helikopter untuk buat tinjauan dan juga pemantauan bersama dengan anggota dan juga pihak berkuasa. Tapi di awal ini kita nak tahu juga komitmen dan juga cerita Hilmi sebagai seorang wartawan dalam situasi dan juga keadaan COVID-19 ini. Okey, baik. Kita memang dalam isu COVID-19 ni, macam saya lebih kepada attach dengan pihak polis daripada segi operasi, pemantauan dan sebagainya. Jadi sepanjang COVID-19 ni kita banyak turun ground. Tengok sendiri macam mana anggota PDRM bertugas, terutamanya di kawasan SJR dan juga pemantauan operasi PKP itu sendiri. Tidak kiralah di ruangan udara ke, di darat ke, kita memang all-rounder sekarang ni. Jadi apa antara cabaran dia sekarang ni, kalau kita lihat, kita tak tahu kalau berdasarkan pada kes-kes ni, dia lebih kepada standby. Dan kadang-kadang kalau dalam operasi tu bergantung, ada masanya, ada tangkapan, ada masa dia pemantauan dan sebagainya. Jadi kita bergantung juga sejauh mana operasi yang polis kerahkan tu, dan setiap kali operasi tu lokasinya akan berbeza-beza lah. Ada hari kita buat pemantauan di kawasan KL, ada juga di kawasan Selangor sendiri. Jadi kita bergantung kepada keadaan. Ada juga kes yang datang daripada kawasan SJR itu sendiri. Ada yang kalau kita lihat sebelum ni, laporan saya yang pemandu yang bawa ketum sebagainya, tengah PKP macam ni, ada yang cuba nak lari sekatan. Jadi kita ada macam-macam kes sebenarnya. Dan bila diumumkan PKPD yang pertama iaitu di Sungai Lui, Batu 21 hingga Batu 24, tapi cerita yang mungkin ramai tak tahu, nak pergi ke Batu 21 dah sampai ke Batu 24. Itu mungkin cerita yang orang tak tahu, tapi pada awalnya kita tidak boleh melalui ataupun melepasi sempadan di Batu 21 berkenaan. Tapi Hilmi dah sampai ke Batu 24 waktu itu. Apa cerita ketika itu? Okey, waktu tu saya dengan juru kamera saya, Rizal Rahim. Jadi kita dah tahu kawasan dalam tu memang dah diwartakan sebagai kawasan BKPD. Jadi bila kita on the way ke dalam tu, kawasan di situ agak gelap. Jadi kita bergantung kepada signboard apa sebagainya, tak tahu kat mana kawasan yang betul-betul. Kalau mula-mula kita ada singgah juga balai. Kat masa tu kat Batu 18 kita tanya. Jadi bila dia bagi direction, kita pun terus. So bila kita terus sedar jalan, tak jumpa juga sebab kawasan gelap. Sampai satu masa tu kita dah nampak signboard Batu 24. Dah sampai ke hujung so dah. Saya cakap dengan Rizal, kita sebenarnya dah dalam kawasan PKPD. So memang masa tu macam-macam lah fikir dengan keadaan kita, tak ada proper attire semua kan. Orang kata bergantung pun pada glove dengan mask je. Jadi kita ada nampak juga kebetulan masa tu ada kedai buka. Jadi kita cuba dapatkan penduduk lah, macam mana keadaan PKPD yang bentuk keesokannya tu. Kalau malam tu kita dah start operasi lah, polis dah start buat sekatan. Jadi kalau berapa-berapa jam malam tu sebenarnya, kalau kata kita lambat keluar, kita memang akan duduklah 14 hari dalam tu. Maksudnya turut dikuarantinkan di situ. So maksudnya kita sempatlah untuk turun balik tu. Sebab kita pun masa tu dapat info daripada polis, kata kalau kita dah sampai kat dalam tu lebih sampai pukul 12 ke apa, kita memang tak boleh keluar. Jadi malam tu kita pergi ke kawasan SJR. Jadi dia punya situasi sama. Bagi orang yang baru balik kerja, ada yang baru balik kerja 11 malam. Ada yang tak tahu. Esok tu memang dah kawasan dia tu PKPD, semua tak boleh keluar. Jadi bila orang luar datang, yang penduduk tu sendiri, polis bagi tahulah bila esok nak pergi kerja memang dah tak boleh keluar. Jadi dia situasi dia macam itulah. Jadi tapi kalau kita tinjau pada esok tu, pemantauan kita nampak terkawal lah kawasan dekat Langat tu. Memang tak adalah pergerakan keluar masuk tu, memang sememangnya dikawal ketat lah pihak polis. Dan dalam masa yang sama, bila kita berdepan dengan satu liputan ataupun membuat
berita seperti ini kita terdedah dengan risiko yang agak besar bila kita berdepan, kita rapat dengan orang dan sebagainya. Tapi kita di pihak media turut mengambil langkah-langkah keselamatan, langkah-langkah awal yang pastinya Hilmi dan juga rakan juru kamera membuat persediaan awal itu. Bagaimana? Okey, kalau di Astro Awani sendiri kita tahu kalau dalam kenderaan kita sendiri itu dah memang dibekalkan dengan hand sanitizer, kita ada glove, kita ada mask. Tapi macam mana pun bila kita dapat assignment untuk masuk kawasan PKPD, first kali memang kita fikirlah kita nak pergi kawasan yang agak berisiko tinggi. Takut tu memang ada sebab kita tak tahu jangkitan tu datang daripada bentuk macam mana kan. Jadi setiap kali kita keluar ke apa, kita masuk kereta ke apa semua memang kita kerap lah buat sanitize tangan apa semua tu, tukar kita punya face mask. Jadi macam bila kita pergi tempat PKPD, balik tu orang kata memang baju tu terus memang tak ada nak bawa, nak pergi bilik dulu ke apa, tak ada, kita terus masuk dulu dalam washing machine apa semua, terus mandi dan baru buat aktiviti lain. Dan ada waktu juga kalau penonton nak tahu, kami di sini tidak membenarkan Hilmi untuk kembali ke pejabat. Selepas buat liputan, bersihkan diri ataupun balik rumah terus dan hantarlah story ataupun berita daripada mana-mana. Okey, daripada PKPD pergi ke buat liputan, ada juga pergi ke Pasar Borong yang kita dapat lihat. Kalau boleh Hilmi ceritakan bagaimana pula liputan di Pasar Borong, sebab apa? Ini adalah lokasi tumpuan terutamanya bagi mereka yang nak mendapatkan bahan keperluan. Okey, baik. Saya melihat kawasan tinjauan di Pasar Borong Kuala Lumpur tu sendiri, bagi pendapat saya sendirilah, sememangnya kalau kita tengok kat situ sendiri, kawasan itu sememangnya dah padat. Walaupun kalau masa kita buat tinjauan sendiri, walaupun tak ada daripada pengunjung luar, rata-rata dia sebenarnya lebih kepada pekerja warga asing sendiri, memang padat kat situ. So kalau kita lihat pergerakan kat dalam tu, dia memang padat. Kalau jarak daripada untuk kita berjalan sesama lain tu memang rapat. Jadi bila saya dapat task ni, apa yang saya buat adalah kita buat tinjauan daripada luar. Daripada untuk merisikokan diri untuk kita masuk dalam. Jadi kita minta juru kamera saya, kita ambil footage daripada luar, kita laporkan apa situasi semasa keadaan kat pasar sebenarnya. Kalau satu lagi, kita tak payah sentuh lah pasal COVID-19 ni, yang antara lain faktor kebersihan sendiri. Kalau kita lihat bagaimana keadaan susun atur sendiri barang-barang kat situ dengan cara operasi warga asing ni, cara macam mana dia menolak barang-barang semua masuk ke lori, itu pun antara faktor yang perlu diambil kira sebenarnya. Dan juga bagaimana Hilmi melihat ketegasan pihak berkuasa. Kita tahu seperti yang diumumkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, daripada berlembut kepada bertegas dan kini kepada lebih memberi tindakan kepada mereka yang mungkin melanggar PKP. Dan bagaimana Hilmi dari segi pemerhatian melihat kepada tanggungjawab dan juga tugas yang dilakukan oleh pihak berkuasa ini? Okey, sememangnya saya sifatkan tugas anggota polis sepanjang PKP ini sememangnya agak mencabar. Sebab mencabar bagi saya bukan apa, kadang-kadang orang luar ada yang tak faham apa penguatkuasaan yang cuba dibuatkan. Sebagai contoh daripada segi jarak. Kalau kita lihat ada juga yang menyuarakan suara tak puas hati, kenapa polis suruh patah balik, kenapa jalan tak boleh terus walaupun nak pergi hantar barang, urusan penting. Jadi kita ambil contoh di kawasan Petaling Jaya. Walaupun kawasan kedai itu masih di radius yang dibenarkan 10 km, tapi polis masih lagi keluarkan arahan untuk kita berpatah balik. Disebabkan antara isunya adalah alasan-alasan yang tidak munasabah. Mengapa kita nak pergi kawasan kedai yang jauh lagi daripada rumah, walaupun dalam radius 10 km, sedangkan ada lagi kedai yang berhampiran dengan rumah. Jadi itu antara usaha pihak polis lah. Dan saya pasti cabaran untuk nak mengingatkan orang ramai ini dalam keadaan, kita bayangkan satu hari ada berapa kenderaan kat situ, boleh kita katakan dalam beberapa kenderaan kat situ memberi alasan yang sama. Jadi polis kena terus mengingatkan tanpa henti, walaupun macam-macam lah alasan yang ada, cuba nak melepasi sekatan pun ada. Jadi itu yang saya nampak tugas-tugas PDRM ni sepanjang PKP ni, dan juga kita mengambil kira berapa lama tempoh diorang berdiri sehari walaupun ada shift. Ya, betul. 2 hari yang lepas, waktu malam, ketika saya nak keluar daripada WTC ini bersama dengan Hilal Azmi, kita nampak satu helikopter dengan lampu waktu itu, dan Hilal cakap dekat saya, mungkin Hilmi ada dekat dalam helikopter tu. Tapi waktu tu kita tak tahu. Ini adalah salah satu perkara yang dibuat adalah tinjauan menerusi udara. Tapi yang kita nak tahu adalah, Hilmi, kenapa ada liputan dan juga tinjauan udara yang dilakukan oleh pihak berkuasa ini? Okey, selalunya tinjauan udara ni pada kebiasaannya kita buat belah siang.
Dan ini pertama kali saya join PGU PDRM, Pasukan Gerakan Udara, untuk buat tinjauan di waktu malam. Di mana apa kelainan dia bila tinjauan pada waktu malam ini? Kalau kita lihat sendiri, macam yang Ehsan sebut tadi, ada spotlight dan sebagainya, dan itu merupakan antara inisiatif daripada pihak PGU sendiri untuk melakukan pemantauan. Dia menggunakan orang panggil Trakabim. Trakabim ni dia spotlight yang berkuasa 800 watt. Mana kalau katalah contoh Ehsan ada kat bawah, kita suluh, nampak tu memang pasti. Okey. Tapi yang benda lain yang saya nak kongsi kat sini, Ehsan boleh rasa dia punya haba. Jadi orang kata tahap kepanasan dia juga, dan juga Trakabim tu juga dia ada macam-macam warna lampu. Dan kat situ dia boleh setting juga bagaimana bentuk lampu tu sendiri, boleh berbentuk tirus. Untuk satu kawasan yang luar, dia akan perbesarkan sikit kawasan cahaya tu. Dan itu antara usaha daripada pihak PGU sendiri untuk memantau daripada udara daripada segi kawasan. Sebagai contoh, kalau ada kawasan-kawasan yang lihat agak meriah ke sebagainya, jadi dia akan terus hantar report tu terus ke Bukit Aman untuk pihak bawah ambil tindakan segera. Mana-mana lokasi tu, diorang akan boleh pantau. Visual yang kita ambil secara dekat atas tu semua akan terus masuk ke dalam sistem Bukit Aman. Itu tinjauan dan itu signifikannya kita buat tinjauan udara waktu malam. Saya Ilmi dah 2 kali sepanjang tempoh kawalan pergerakan ini melakukan tinjauan menerusi udara, satu pada waktu siang dan juga satu pada waktu malam. Adakah ini antara perkara dan juga tugas berskala yang akan dilakukan oleh PDRM untuk buat tinjauan melalui udara ini? Okey, apa yang saya fahamkan buat masa ni daripada PGU sendiri, daripada Gerakan Udara sendiri akan terus melakukan tinjauan ni pada setiap malam. Dan ini yang saya dimaklumkan, diorang tak ada hentilah buat pemantauan ni buat masa ini di ruangan udara, kat ground semua akan terus berjalan sepanjang tempoh PKP ni, terutama lagi kepada kawasan yang dah diwatakan sebagai PKPD dan sebagainya. Jadi tidak cukup dengan helikopter, seperti yang kita maklum juga PDRM ada guna juga drone untuk pantau kawasan. Jadi itu antara saya kira satu penguatkuasaan yang menyeluruh lah bagi pihak PDRM. Tak kira lah di bawah ke di atas, kita memastikan tiada ataupun kurang pergerakan di kawasan bawah. Daripada darat pergi ke udara, liputan semua Hilmi dah lalui, dah buat. Kalau rumah Hilmi di Bukit Jelutong, Ya, betul. Bukit Jelutong. Kalau daripada rumah Hilmi nak sampai ke WTC ni, tempat kita bekerja ini, kalau boleh Hilmi kongsikan berapa roadblock ataupun kawalan polis yang terpaksa Hilmi tempuh? Okey, kalau di Shah Alam sebenarnya untuk saya akses keluar ke Damansara ada satu. Okey. Cuma kalau daripada Shah Alam tu sendiri, untuk saya keluar di kawasan Bukit Jelutong tu, untuk masuk ke Bukit Jelutong ada satu SJR. Jadi apa orang kata sekarang ni, kalau khabar baik dia adalah bila kita petugas media ni, daripada kita dah dapat kebenaran sini daripada Ketua Polis Negara untuk media menggunakan lane khas bagi petugas media lah. Kalau berbanding kalau sebelum ni kita nak kena ikut juga lane yang mungkin agak panjang, yang mungkin kalau kita nak cepat ke apa sebagainya. Ini secara inisiatif daripada PDRM lah untuk bantu juga pihak media sendiri. Jadi kalau kata sekatan jalan raya, so far ada satu saja kat kawasan Damansara bawah flyover tu sebelum kita masuk KL tu. Jadi kebiasaannya kat situ je lah satu roadblock untuk sampai ke sini. Tapi sini. saya rasa Hilmi tak ada masalah lah, sebab mungkin anggota-anggota polis dah mengenali setakat Hilmi. ni tak ada masalah sebab kadang-kadang kita pergi pun tempat yang sama, kita buat liputan. Jadi orang bila tanya pun kadang dia dah jadi macam laluan rutin. Bila kita lalu, polis pun dah macam, ni mungkin nak kerja, okey jalan. So maksudnya dah tak ada lagi nak kena tanya, cik nak pergi mana apa. Dia dah jadi macam laluan harian lah, kita nak pergi kerja. Betul. Dan itu yang kita lalui. Kadang-kadang bila dia anggota polis ni nampak muka baru yang mungkin dia tak nampak semalam, dia akan tanyalah, dia akan tanya secara detail. Tapi kalau macam kita yang dah biasa hari-hari lalu kat situ, mungkin dia dah tahu. Selepas ini apa lagi mungkin liputan yang Hilmi akan lakukan, dan juga bagaimana gerakan yang dilakukan oleh pihak berkuasa? Mungkin ada plan lain ke dan sebagainya? Okey, sekarang kita dimaklumkan daripada segi SJR itu sendiri, Sekatan Jalan Raya memang akan ada penambahan. Terutama kalau kita lihat di kawasan Selangor juga nanti akan ada penambahan Sekatan Jalan Raya yang akan dibuat di beberapa lokasi. Dan juga polis akan menumpukan juga di beberapa kawasan untuk proses dari segi bantuan yang cemas sendiri. Dan kalau tak silap saya, 13 hari bulan ni kita akan ada satu bantuan
yang akan turut disertai oleh PDRM sendiri untuk menghantar bantuan ke kawasan PKPD. Mana kawasan PKPD ni kalau kita tengok orang dalam tak boleh keluar untuk dapatkan barang. Jadi antara inisiatif daripada NGO, daripada pihak berkuasa yang akan ada rombongan untuk hantar bantuan daripada bentuk makanan atau keperluan seharian. Dan akhir sekali, secara ringkas, suara seorang wartawan di Astro Awani untuk seluruh rakyat Malaysia yang kini berada dekat rumah. Okey, buat semua penonton di rumah dan juga buat semua masyarakat Malaysia, saya pasti anda sudah mampu berfikir dengan matang bagaimana untuk mengatasi penularan wabak COVID-19 ini sendiri, dan kita tidak akan mampu memutuskan wabak COVID-19 ini tanpa kerjasama anda semua, dan sungguhnya anda adalah individu yang bertanggungjawab dalam memastikan rantaian COVID-19 ini dapat diputuskan dengan anda terus kekal tenang di rumah dan akur kepada perintah PKP. Biar Hilmi buat kerja, sampaikan berita. Saya sampaikan berita, anda duduk di rumah, tengok je diam-diam kat TV. Baik, terima kasih Hilmi Malik. Terima kasih kepada anda yang menonton, dan pastinya ini cerita adalah bagaimana seorang wartawan kami di Astro Awani menjalankan tugas terutamanya dalam situasi dan juga fenomena dan juga keadaan pandemik COVID-19 yang menular ketika ini. Saya Ihsan Yahya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.